Okey Haji, Alright. tak apa. Haji terang tu pun saya dapat ilmu yang baru. Terima Hari kasih. ni baru saya tahu. Hmm. Rupanya di dalam syariah ada Hmm. tentang lesbian Saya itu. saya pun dapat tahu masa kes Iki Putra. Oh, Hmm. okey. Civil tak ada Sivil setakat ini tak ada. Uh-uh. Sebagai seorang pengamal undang-undang sivil di Malaysia, Uh-uh. saya mengesahkan tidak ada jenayah lesbianism Hmm. atau cunnilingus dipanggil menggunakan lidah. Semua itu kalau kita sebagai rakyat Malaysia yang nak apa yang berlaku dalam kes Nick Elin ke Iki Putra, penyelesaiannya Ah, ataupun perubahannya, ya, kita ada jawatan kuasa MKI baik. apa yang dipengerusikan oleh Kebawah Duli Tuanku Sultan Sultan Selangor dan timbalan pengurusinya adalah Anwar Ibrahim sendiri. Ya. Jawatan kuasa ini, katalah Haji, Hmm. semua rakyat Malaysia tahu jawatan kuasa ini berperanan untuk sekarang ini tengah mengkaji keputusan Mahkamah Persekutuan. Ya. Betul Haji? Betul, tepat. Dan kemudian ke mana Baik. keputusan itu akan dibawa? Hmm. Sama adakah keputusan itu ni cara orang kampung Ya, ya. supaya mereka faham, adakah keputusan itu dapat membetulkan balik Baik. kes Nick Elin ni dan juga Iki Putra ni. Baik, terima kasih. Tapi sebelum saya menjawab Ha, ha. soalan itu, saya perlu nyatakan, kita ada menyentuh tentang liwat tadi, Ha, kita ha. ada menyentuh tentang lesbianism. Apabila kita berbincang tentang ilmu, kita tidak boleh segan daripada menyebut perkara yang mungkin sensitif. Tapi ilmu ni termasuk macam mana ustaz dan ustazah mengajar kita tentang istinja dan perkara-perkara tersebut. We have to learn. Perkara ilmu tak boleh kita malu tak mau dengar. Ya, saya minta maaf, saya kena nyatakan di sini. Baik, terus kepada soalan sebab masa sudah suntuk. Ya. Baik, cara penyelesaiannya, saya pertama sekali teramat bersyukur dan kita semua sepatutnya terhutang budi dengan Kebawah Duli Tuanku Sultan Selangor. Kerana pada 5 Disember 2023 yang lalu, sebelum keputusan Nick Elin pada 9 Februari, baginda Tuanku telah mentitahkan dan mewujudkan jawatan kuasa untuk mengkaji kuasa gubalan undang-undang negeri. Dan sekarang telah dilantik pada 5 Disember dilantik 11 anggota yang diketuai jawatan kuasa tersebut. Dalam 11 tersebut adalah Tun Zaki Tun Azmi, iaitu bekas Yang Ma'arif Hakim, Ketua Hakim Negara, dan juga dibantu oleh Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Zawawi Pak Saleh. Jadi pokoknya di sini tanggungjawab mereka sekarang adalah untuk mengkaji adakah keputusan-keputusan ini telah menurunkan kebolehan Dewan Undangan Negeri untuk membuat undang-undang syariah jenayah. Jawapan ringkas, saya percaya mereka akan dapati telah dikurangkan. Soalan kedua, adakah perlu dinaikkan balik? Itulah yang mereka akan kaji. Adakah perlu dinaikkan balik ataupun biarkan Mahkamah Persekutuan, Kerajaan Persekutuan menggubal undang-undang persekutuan berkaitan isu-isu di situ. Dan soalan lanjut daripada situ, adakah setiap isu syariah mungkin boleh digubal? Sebab persekutuan pun tidak boleh masuk campur syariah. Betul. Jadi daripada sudut inilah kajian yang rapi, yang teliti, insya-Allah akan dibuat, dan kertas kerja yang mereka sedia tersebut, saya harap menggandungi setiap cadangan pindaan. Yang pertama, pindaan yang saya telah syorkan dalam beberapa siri perbincangan saya dengan pihak-pihak lain. Yang pertama adalah untuk membuang klausa pengecualian, preclusion clause di dalam butiran 1 senarai 2 jadual 9, iaitu maknanya dalam erti kata lain, bila buang maka negeri boleh gubal undang-undang syariah jenayah yang menjadi yang tertakluk kepada peraturan agama tanpa segan silu sama ada dia masuk dalam senarai persekutuan ataupun tidak. Itu yang pertama. Jadi kita boleh ada dua set Maksudnya undang-undang. buang itu daripada perlembagaan. Yes, itu adalah syur saya kerana bagi saya dalam masyarakat majmuk tidak ada ketidakadilan. Tidak ada ketidakadilan berkaitan wujudnya dua set undang-undang, satu untuk orang Islam dan satu untuk semua. Saya akan huraikan sekejap lagi bahagian ini. I'll come back to that. Yang keduanya, saya percaya apa itu criminal law, undang-undang jenayah yang tidak didefinisikan, walaupun dalam kes Nick Elin ni perlu diberi definisi di dalam senarai 1 jadual ke-9 butiran ke-4. Kena diberi definisi. Criminal law includes every criminal law except syariah criminal law. Mungkin kena nyatakan. Kecuali undang-undang syariah jenayah yang terkandung di dalam
senarai 2. Tertakluk kebijaksanaan, kebolehan jawatan kuasa ini untuk menggubal, tapi itu perlu didefinisikan. Kalau tidak, saya minta maaf, saya perlu lebarkan sedikit. Di Amerika Syarikat, pernah tahun 1920-an ada undang-undang digubal melalui pindaan kepada perlembagaan mereka yang mengatakan bahawa tidak boleh minum, menjual atau membawa arak. Amerika ni, negara bukan Islam pun. Tahun 1920-an, 100 tahun yang lalu. Untuk 9 tahun itu undang-undang. Selepas 9 tahun, yang ini telah dibuang balik. Apa yang saya maksudkan di sini? Katalah 9 tahun lagi atau 9 bulan lagi. Kita anggap 9 tahun lagi lah. Kalau saya kata 9 bulan, orang nanti mengatakan isu politik pula. 9 tahun atau 90 tahun lagi, kalau belum kiamat, ada kerajaan persekutuan nak buat undang-undang. Kononnya ada kajian kesihatan yang menunjukkan 1 titik arak boleh memendekkan nyawa untuk 1 hari. Contohnya. Maka dia buat undang-undang demi kesihatan rakyat Malaysia yang belum naik daripada 33 juta untuk 90 tahun. Masih 33.4 juta. Contoh. Jadi khawatir hilang penduduk, dia buat undang-undang haramkan arak walaupun orang Islam atau bukan Islam. Menurut kes Iki Putra yang diterima pakai oleh Nick Alin, ada keputusan yang amat arif Azhar Muhammad, Hakim Besar Malaya pada masa itu, yang mengatakan, Ketua minta maaf, Kuala Appeal Mahkamah Raya mengatakan bahawa walaupun belum wujud undang-undang itu, selagi ada kebolehan untuk menggubal di bawah senarai persekutuan, maka negeri tidak boleh gubal. So katalah ada nanti undang-undang arak, semua tak boleh minum, maka adakah ianya menjadikan undang-undang tak boleh minum arak? Bukan sekarang, ni bukan kes Nick Alin tau. Jangan pula kata apa Peguam Manik mengatakan arak tidak dibatalkan di bawah enactment Kelantan dalam kes Nick Alin. Saya bagi contoh 90 tahun hadapan. Ikut apa yang berlaku 100 tahun lalu di Amerika Syarikat. Kalau itu dilakukan oleh kerajaan persekutuan, adakah itu akan mengakibatkan undang-undang syariah jenayah dalam mana-mana enactment yang mengharamkan arak sebagai tidak sah? Itu persoalan yang saya tanya di Mahkamah Persekutuan. Tidak dijawab. Tidak dijawab? Ya. Sebab mahkamah menganggap tidak perlu dijawab. Tidak dijawab. Jadi ini persoalan yang saya nak tanya balik kepada semua, dan saya letakkan dengan penuh takzim, saya letakkan kepada penuh takzim kepada Kebawah Duli Sultan, ya. Saya letakkan kepada jawatan kuasa untuk fikir perkara ini. Jadi adakah kita perlu mengikut senarai 1, senarai 2 seperti yang wujud sekarang yang boleh menimbulkan kepelbagaian masalah yang kita nampak lepas hampir 66 tahun baru kita nampak sekarang masalah yang wujud sejak 57 dalam senarai. Mungkin 90 tahun lagi atau 55 tahun lagi kita akan nampak masalah berkaitan perkara lain seperti yang disentuh oleh Yang Amat Arif Azhar pada ketika itu, berpandukan kepada takrifan yang diberi oleh beliau. Jadi perkara ini semua perlu dilihat. Now, paling penting di sini, ramai juga yang telah mencelarukan rakyat yang mengatakan kenapa pula nak ada hukum hakam ataupun undang-undang syariah di mahkamah syariah sedangkan hukumannya 3 tahun. Betul. Libat 3 tahun. Mahkamah sivil maksimum 20 tahun. Sebat lagi. Minimum 5 tahun. Kadang-kadang tertentu. Apa yang nak bawa pergi mahkamah syariah? Masalah di sini ada 2. Saya nak jawab. Atas apa dasar sekalipun, hukuman yang diletakkan untuk mahkamah syariah laksanakan adalah di bawah Akta 355 yang digubal oleh Parlimen pada tahun 1965. 2 perkara, tolong dengan elok-elok sebab ia menyentuh RUU juga, dan pandangan saya hampir 10 tahun lalu berkaitan dengan RUU dan ketidakberkesanan RUU ni. Pertama, saya berpendapat sebagai seorang pengamal undang-undang, Akta 355 tahun 1965 ni tidak pun terpakai kepada mahkamah syariah selepas pindaan tahun 1988. Kerana apa? Sebab selepas 1988, mahkamah syariah diiktiraf untuk digubal, ditubuhkan oleh negeri. Dan di bawah item 1 dinyatakan untuk menubuhkan mahkamah dan prosedur serta proses mahkamah. Kedua, Dewan Undangan Negeri untuk mengubal jenayah syariah.
jenayah ni mestilah termasuk hukuman. Mm-mm. Kalau awak boleh gubal undang-undang jenayah, apakah hukuman untuk undang-undang itu? Semestinya lah untuk negeri. Mm-mm. Adakah boleh persekutuan mengatakan, walaupun undang-undang ni bukan di bawah saya, awak nak hukum, awak cuma boleh 356. Mm-mm. Bukankah itu salah campur kerajaan persekutuan Mm-mm. dalam urusan negeri? Itu persoalan saya nyatakan di sini. Di mana bagi saya, kerajaan, minta maaf, Dewan Undangan Negeri bila tubuhkan mahkamah dan bila gubal undang-undang enakmen jenayah, boleh letakkan hukuman mereka sendiri. Saya yakin ramai pengamal undang-undang di luar tidak akan setuju dengan saya. Tapi itu pandangan saya, kita boleh berdebat. Sebab ini bukan forum ilmiah perundangan secara khusus untuk pahaman kes Nick Allen, maka saya berhenti di sini pasal isu tersebut. Tapi bahagian kedua is, kalaulah saya salah bahawa Akta 355 itu terpakai sekalipun, maka itu boleh dipindah. Bukankah RUU yang menunggu kiamat ni dah lama menunggu di Parlimen? Kalau awak rasa 3 tahun, RM5,000 dan 6 tahun itu, 6 sebatan itu terlampau sedikit, pindahlah. Kenapa jadikan alasan sedikit sekarang yang tidak mahu dipindah sebagai alasan untuk tidak adakan undang-undang syariah di Mahkamah Syariah? Tak munasabah. Dulu bila orang nak buat hudud, mengatakan kononnya barbaric, tak boleh buat. Mana boleh potong tangan. Sekarang bila undang-undang tu 3 tahun, mengatakan terlampau ringan. Dulu terlampau tinggi, sekarang terlampau ringan. Sampai bila yang awak takkan puas hati dengan undang-undang syariah? Wahai rakyat Malaysia, terutamanya yang beragama Islam. Saya bukan pakar dalam bidang agama dan saya tidak akan klaim. Tapi persoalan ni yang menimbulkan pelbagai kemusykilan yang jawapannya ada di tangan kita. Kita boleh pindah undang-undang hukuman tersebut sama ada kerana Akta 355 itu tak terpakai mengikut pandangan pertama saya, dan jika terpakai pun mengikut pandangan kedua, pindahlah hukuman tersebut. Naikkanlah hukuman seperti mana kalau sivil 20 tahun, jadikan sini 19 tahun 354 hari. 1 hari kurang. Ini saya perli, memang saya perli dan saya sindir. Sebab isu hukuman tidak relevan dengan isu kuasa ataupun jenayah syariah di mahkamah mana. So ramai yang bangkitkan perkara ini tanpa tahu penyelesaiannya di tangan pihak yang memegang kuasa gubalan undang-undang untuk mengubah hukuman bila-bila masa. Kalau dah naik pun boleh kurangkan balik. 10 tahun lagi kalau rakyat yang bukan Islam di Malaysia suka meliwat dan petition untuk hukuman dikurangkan, mungkin boleh dikurangkan kepada 5 tahun. Ini saya cakap seluruh ya. Contoh. Hukuman ini bukan bila naik, kena naik, boleh turun. Boleh digantung pun kesalahan itu untuk tempoh-tempoh tertentu. Seperti mana ingat di Amerika Syarikat pernah berlaku, saya nyatakan. Jadi come on. Pokoknya memang balik kepada kenyataan saudara Fazli tadi. Alhamdulillah dengan adanya MKI menubuhkan jawatan kuasa ini, kita menanti penyediaan laporan lengkap dengan cadangan pidangan yang perlu. Tetapi dia tak selesai di situ. Cadangan ni tetap akan jadi cadangan walaupun datangnya daripada Majlis Raja-Raja. Sehingga ianya dibentang dan diluluskan melalui undi 2/3 di kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Jadi itu pun perlu disegerakan.